Selamat sejahtera. Saya Aina Sofia. Apa yang akan Anda lakukan jika malam ini adalah malam terakhir sebelum majelis perkawinan Anda? Bagaimana jika pada malam yang sepatutnya menjadi malam paling suci dan membahagiakan dalam hidup Anda menyaksikan dengan mata kepala sendiri lelaki yang bakal menjadi suami Anda sedang hangat bercinta dengan wanita lain? Dan apa yang lebih dahsyat, wanita itu adalah ibu tiri Anda sendiri, yang hanya 5 tahun lebih tua daripada Anda. Saat seluruh dunia terasa runtuh dan jantung Anda hancur berkecai, akal waras menjerit. Segera serbu masuk dan koyakkan topeng kedua-dua munafik itu. Tetapi, pada saat genting itu, ayah saya, lelaki yang memegang kuasa terbesar dalam hidup saya, muncul. Dia memegang lengan saya dan membisikkan kata-kata yang dingin sedingin ais, biarkan sandiwara mereka tamat. Esok, di majelis perkawinan, ayah akan tunjukkan satu pertunjukan yang sangat menarik. Ya. Ini bukan mimpi ngeri. Ini adalah realiti kejam yang benar-benar berlaku dalam hidup saya. Disebabkan peristiwa ini, saya terpaksa bertukar watak daripada seorang bakal pengantin kepada heroin utama dalam sebuah drama dendam yang diarahkan sendiri oleh ayah saya. Untuk memahami betapa dahsyatnya penderitaan ini, saya harus ceritakan terlebih dahulu tentang dunia saya yang sempurna sebelum malam keramat itu. Nama saya Aina Sofia. Berumur 28 tahun, saya adalah satu-satunya putri kepada Tan Sri Ismail, pengerusi Perkasa Holdings, sebuah syarikat gergasi pembangunan dan pembinaan di Malaysia. Sejak kecil, saya hidup dilimpahi kemewahan, tetapi saya bukanlah sekadar anak orang kaya yang hanya tahu berseronok. Saya melanjutkan pelajaran dalam bidang pemasaran di United Kingdom dan tamat dengan cemerlang. Tanpa bergantung pada bayangan ayah, saya berusaha sendiri sehingga berjaya menjadi ketua pasukan pemasaran termuda di sebuah syarikat fashion ternama. Hidup saya ibarat berjalan di atas permaidani yang dihiasi bunga mawar, dan kuntuman yang paling mekar di atasnya ialah tunang saya, Khairul Rizal. Selama 3 tahun, kami menjalinkan hubungan cinta yang dicemburui semua, seolah-olah kisah dongeng menjadi nyata. Khairul 2 tahun lebih tua daripada saya, seorang CEO yang berkebolehan di Teknovisi, sebuah syarikat teknologi maklumat yang sedang pesat membangun. Dia memiliki segala-galanya, rupa paras yang kacak, kerjaya yang hebat, dan hati yang sungguh baik. Lebih penting lagi, dia mencintai saya tanpa syarat. Selama 3 tahun, dia tidak pernah sekalipun membuatkan hati saya resah. Setiap kali saya tertekan dengan kerja, dialah yang akan berada di sisi untuk menenangkan dan memberi semangat. Dia sering berkata sayalah anugerah terindah dalam hidupnya, dan saya mempercayainya tanpa sekelumit pun syakwasangka. Keluarga saya, yang kehilangan ibu sejak saya kecil, kembali menemui kehangatan apabila 2 tahun lalu, ayah berkahwin semula dengan Julia Hana. Julia hanya 5 tahun lebih tua daripada saya, seorang wanita yang jelita dan lemah lembut. Sikapnya begitu baik dan mesra, sukar dipercayai. Dia tidak pernah coba menggantikan tempat arwah ibu saya, sebaliknya dia menjadi seperti kakak dan sahabat baik, berkongsi segala suka dan duka bersama saya. Dia menjaga ayah dengan penuh perhatian, dan hasilnya, ayah yang dahulunya tegas dan dingin kini menjadi lebih lembut dan penyayang. Dia juga sentiasa menyokong hubungan saya dan Khairul, sering mengatakan kami adalah jodoh yang telah ditakdirkan. Pernah saya terfikir, dengan seorang ayah yang hebat, ibu tiri yang penyayang, dan tunang yang sempurna, sayalah manusia paling bertuah di dunia. Tetapi saya silap. Semua itu hanyalah sebuah perangkap yang dirancang dengan begitu teliti, dan saya, mangsa yang naif, sedang menikmati kebahagiaan terakhir tanpa menyadari bahwa saya akan segera dibaham. Pada hari itu, saya memberitahu keluarga bahwa saya ada urusan kerja penting di luar Kuala Lumpur dan akan pulang lewat malam. Tetapi itu semua bohong. Sebenarnya, saya pulang awal dari pejabat. Saya ingin menyediakan makan malam romantis untuk merayakan malam terakhir kami sebagai orang bujang. Dengan hati yang gembira, saya memandu pulang ke banglo kami. Suasana di rumah besar itu sunyi sepi. Mungkin Julia sengaja menyuruh pembantu rumah pulang awal untuk memberi kami ruang privasi. Saya tersenyum lagi memikirkan betapa prihatinnya dia. Sambil menjinjing beg barangan dapur, saya melangkah masuk dengan berhati-hati. Tiba-tiba, satu bauan yang sangat saya kenali menusuk hidung. Minyak wangi gardenia. Edisi terhat yang saya hadiahkan kepada Julia pada hari jadinya. Bauannya luar biasa kuat, dan ia bercampur dengan bau minyak wangi maskulin Khairul. Gabungan bauan itu datang dari arah tangga menuju ke tingkat atas. Satu firasat buruk mula bermain di pikiran. Kenapa bau minyak wangi mereka berdua bercampur di hadapan bilik tidur ayah?
Jantung saya mula berdegup kencang. Perlahan-lahan, saya meletakkan beg barangan dan berjengket menaiki tangga tanpa mengeluarkan sebarang bunyi. Setiap anak tangga yang saya pijak terasa seolah-olah ada tangan yang sedang meramas jantung saya. Pintu bilik tidur utama ayah, yang sentiasa saya lalui dengan penuh hormat, kelihatan sedikit terbuka. Dari celahan pintu itu, mula kedengaran bunyi-bunyian yang sulit dan menjijikkan. Bunyi nafas yang kasar, desahan yang coba ditahan-tahan. Seluruh tubuh saya kaku. Ayah kata dia ada mesyuarat penting di pejabat sehingga lewat malam. Kalau begitu, siapa yang berada di dalam? Akal saya menjerit menyuruh saya berpaling, tetapi kaki saya enggan bergerak. Seperti orang yang dipukau, saya perlahan-lahan mendekati celahan pintu dan mengintai ke dalam. Pada saat itu, seluruh dunia saya hancur. Di atas katil ayah, dua susuk tubuh tanpa seurat benang sedang bergelut gairah. Lelaki itu, tidak lain dan tidak bukan, adalah Khairul Rizal. Dan wanita yang sedang mengerang nikmat dalam pelukannya, ialah Julia Hana. Darah terasa menyerbu naik ke kepala. Saya tidak lagi merasakan kesakitan. Yang ada hanyalah kemarahan membara yang mahu membakar segalanya. Saya mahu menyerbu masuk, menjerit dan mengoyakkan wajah-wajah munafik mereka. Saya menggenggam penumbuk sekuat hati, sehingga kuku yang mencengkam tapak tangan langsung tidak terasa sakit biarpun sudah berdarah. Saya menarik nafas dalam-dalam, mengumpul segenap kekuatan untuk menendang pintu itu dan memberi mereka pengajaran yang tidak akan dilupakan seumur hidup. Tetapi, baru sahaja saya mengangkat kaki, satu tangan yang dingin dan kejam tiba-tiba menekan bahu saya, menghalang saya. Kemudian, satu suara yang garau dan sangat saya kenali bergema di telinga. Suara itu membuatkan saya kaku di situ. Jangan bertindak melulu, ayah. Saya langsung tidak sedar sejak bila ayah berada di belakang saya. Ayah masih lengkap berpakaian sut, dengan riak wajah yang tenang seolah-olah apa yang berlaku di dalam bilik itu tiada kena-mengena dengannya. Dengan air mata yang berlinangan, saya berpaling memandangnya dan coba memanggil, "Ayah," tetapi ayah meletakkan jari telunjuknya ke bibir, memberi isyarat supaya saya senyap. Kemudian, dia menarik lengan saya dengan kuat, membawa saya ke sudut koridor yang gelap. Saya hanya mampu membiarkan diri ditarik sambil berbisik dengan suara tertahan, "Ayah, kenapa nih? Biar Aina masuk, kita kena tangkap mereka." Ayah tidak menjawab. Dia hanya menggenggam lengan saya lebih erat dan membawa saya masuk ke dalam bilik bacaannya, lalu menutup pintu tanpa bunyi. Hanya setelah pintu tertutup rapat, memisahkan kami dari dunia luar yang kotor itu, barulah ayah melepaskan tangan saya. Ayah memandang tepat ke mata saya, dengan pandangan yang dalam dan sukar ditafsir. Kemudian, dia berbisik di telinga saya, kata-kata yang seolah-olah membelah kekusutan di kepala saya. Ayah kata jangan bertindak melulu, biarkan sandiwara mereka tamat. Esok, di majelis perkawinan, ayah akan tunjukkan satu pertunjukan yang sangat menarik. Wahai Anda semua, bagaimana seorang wanita muda mampu bertahan menghadapi kebenaran sekejam ini? Apakah pertunjukan menarik yang dimaksudkan oleh ayah saya? Adakah majelis perkawinan itu akan tetap berlangsung? Jika Anda juga seperti saya, ingin tahu jawabannya, jangan lupa tekan butang suka, langgan dan aktifkan notifikasi. Pastikan Anda tidak terlepas sambungan kisah ini. Setelah keluar dari tempat yang menjijikan itu, di dalam bilik bacaan ayah, saya mengangkat muka yang basah dengan air mata dan memandang tepat ke arahnya. Suara saya bergetar, tetapi penuh dengan rasa terkilan. "Kenapa, ayah? Kenapa ayah halang Aina? Ayah tengok semua tuh, tak rasa apa-apa ke? Ayah tahu tak apa yang istri kesayangan ayah dan bakal menantu ayah sedang buat di luar sana?" Ayah mengeluh. Satu keluhan yang sangat berat, yang jarang sekali saya dengar daripadanya. Wajahnya tidak lagi dingin, sebaliknya terpancar penderitaan dan keletihan yang amat sangat. "Kau ingat ayah tak sakit, Aina? Dia wanita yang pernah ayah percaya. Dia lelaki yang hampir ayah serahkan masa depan anak perempuan ayah dan Perkasa Holdings. Kau ingat ayah nih diperbuat daripada besi ke?" Kata-kata ayah membuatkan saya terdiam seketika. Buat pertama kalinya, saya melihat luka di mata ayah, lelaki yang selama ini teguh seperti tembok kota. Tetapi tidak lama kemudian, kemarahan saya membuak kembali. Kalau macam tuh, kenapa ayah begitu tenang? Kenapa ayah tak benarkan Aina bongkar topeng mereka? Sebab, ayah berhenti seketika, memandang tepat ke mata saya dan berkata dengan suara yang jelas dan tegas, "Ayah dah tahu perkara ini sejak beberapa lama." Saya kaku di situ, seluruh badan saya mengeras, telinga saya berdesing, saya tidak percaya dengan apa yang baru saya dengar.
Ayah sudah tahu, tetapi dia hanya berdiam diri dan membiarkan saya hidup dalam kebahagiaan palsu, membiarkan persiapan perkawinan ini berjalan seperti biasa. Ayah cakap apa nih? Saya tergagap. Kepala saya terasa seperti hendak pecah. Sejak 6 bulan yang lalu, ayah menyambung dengan tenang, seolah-olah menceritakan kisah orang lain. Ayah mula curiga bila ada perbelanjaan yang aneh dalam akaun Julia. Mula-mula ayah pikir dia cuma boros berbelanja. Tapi bila ayah upah orang untuk siasat lebih dalam, semua duit itu mengalir ke satu akaun sahaja. Akaun syarikat IT yang diuruskan oleh si bedebah Khairul Rizal tuh. Setiap patah perkataan ayah ibarat tukul yang menghentam kepala saya. Sejak itu, ayah upah orang perhatikan mereka berdua. Dan apa yang ayah temui jauh lebih dahsyat daripada apa yang ayah bayangkan. Sebulan yang lalu, ayah dapat tahu mereka bukan sekadar pasangan curang. Mereka berdua memang pasangan kekasih sejak sebelum Julia masuk ke dalam rumah ni lagi. Perkawinan ayah dengan dia, hubungan kau dengan Khairul. Semua ini adalah satu sandiwara yang dirancang dengan sangat rapi. Saya tidak mampu menangis lagi. Kesakitan di dalam diri saya telah bertukar menjadi satu rasa kebas yang mencengkam hingga ke tulang. 3 tahun cinta saya yang membara, segala sumpah janji dan belayan mesra, semuanya dusta, kebaikan dan keprihatinan Julia. Semuanya lakonan. Kenapa, ayah? Kenapa mereka buat macam nih? Saya bertanya dengan suara yang serak. Duit, dan lebih daripada itu. Ayah menghirup secawan teh, matanya menjadi setajam bilah pedang. Kau tahu kenapa ayah tak terus halau mereka? Kalau ini cuma kes curang biasa, dah lama mereka berdua ayah campak keluar dari rumah nih. Tapi bukan, Aina. Konspirasi mereka jauh lebih besar. Mereka bukan sekadar mahukan duit, mereka mahukan seluruh Perkasa Holdings. Mereka mahu jadikan kita berdua papa kedana dan rampas semua yang kita ada. Faham tak? Kita sedang berperang, dan musuh kita sangat licik dan jahat. Kalau kita bertindak terburu-buru, kita yang akan kehilangan segalanya. Saya hanya mampu duduk diam, coba mencerna kebenaran dahsyat yang ayah sampaikan. Perangkap yang dirancang selama bertahun-tahun, dan saya adalah mangsa yang paling naif di dalamnya. Jadi sekarang kita nak buat apa? Batalkan perkawinan ni dan lapor polis, kan? Tidak. Ayah memotong kata-kata saya dengan tegas. Kau tahu bila pemancing paling sabar? Yaitu bila ikan dah makan umpan. Dia tak akan terus sentap joran. Dia akan biarkan tali kendur sikit biar ikan tu fikir dia dah telan umpan sepenuhnya. Biar ikan tu masuk perangkap lebih dalam. Bila dah tak ada jalan keluar, barulah masa untuk sentap joran. Ayah memandang saya. Matanya penuh belas kasihan, tetapi terselit juga harapan. Dan majelis perkawinan esok, itulah masanya untuk kita sentap joran. Majelis esok, saya menjerit putus asa. Ayah nak Aina teruskan perkawinan dengan lelaki yang hianati Aina, musuh keluarga kita. Ayah tahu tak betapa kejamnya permintaan tu. Aina tak boleh. Aina tak sanggup tengok muka dia. Aina tak sanggup pakai gaun pengantin. Aina tak boleh bersumpah setia di hadapan orang ramai dengan syaitan tu. Kau mesti buat. Ayah bangun secara mengejut. Buat pertama kalinya, suaranya menjadi tinggi. Ini bukan lagi soal cinta kau, Aina. Ini perang untuk kelangsungan hidup keluarga kita. Ini soal syarikat yang ayah bina dengan keringat dan air mata, soal harta pusaka arwah ibu kau. Kalau kita batalkan perkawinan sekarang, mereka akan tahu rancangan mereka dah terbongkar. Mereka akan larikan duit, hapuskan semua bukti. Masa tu, kita akan hilang segalanya. Kau nak tengok hasil penat lelah datuk nenek kau jatuh ke tangan sampah masyarakat macam mereka? Kata-kata ayah bagaikan siraman air sejuk ke muka saya. Ayah betul. Kemarahan dan kesakitan saya yang seketika boleh merosakkan segalanya. Tetapi bagaimana? Bagaimana saya, yang hatinya sudah mati, mampu berlakon? Melihat saya teragak-agak, ayah duduk semula dan merendahkan suaranya. Dia meletakkan tangannya yang kasar ke bahu saya. Ayah tahu ini sangat berat untuk kau. Ayah minta maaf sebab biarkan kau menanggung kepalsuan ni begitu lama. Tapi ayah perlukan kau, Aina. Dalam pertarungan ni, kaulah Katrump yang paling penting. Hanya kau yang boleh buat mereka lekas sepenuhnya. Bertahanlah untuk 24 jam saja lagi. Lakonkan watak pengantin bahagia dengan sempurna. Selepas itu, ayah janji, setiap titis air mata kau hari ini, ayah akan pastikan mereka bayar 1000 kali ganda. Ayah akan jadikan majelis perkawinan esok sebagai pentas penghakiman. Sebuah perbicaraan awam untuk menelanjangkan topeng mereka di hadapan seluruh dunia. Kau percaya pada ayah?
Saya menatap dalam-dalam mata ayah. Kesakitan itu telah digantikan dengan keazaman yang jitu. Saya tahu, musang tua dunia korporat akhirnya telah bangkit dari tidurnya. Ayah bukan lagi ayah yang dingin dan tidak peduli. Dia adalah seorang jenderal yang sedang bersiap untuk pertempuran terakhirnya. Dan dalam pertempuran ini, saya tidak boleh menunjukkan kelemahan. Demi ayah, demi arwah ibu, dan demi diri saya sendiri, saya mesti menjadi kuat. Perlahan-lahan, saya mengangguk sambil mengesat sisa air mata terakhir. Aina akan buat. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup saya. Saya berbaring di katil, menatap siling yang gelap, tanpa dapat melelapkan mata. Di telinga saya, masih terngiang-ngiang bunyi kotor itu, dan di dalam hati, rasa jijik yang tidak terhingga membuak-buak. Mesti berlakon, dengan sempurna. Esok, saya akan menjadi pengantin yang paling cantik, dan pada masa yang sama, paling malang di dunia. Esok, di tempat di mana cinta saya pernah mekar paling indah, saya akan menguburkannya dengan tangan saya sendiri. Pagi hari perkawinan, cahaya matahari menerobos masuk melalui tingkap. Sepatutnya, inilah pagi yang paling indah dan gemilang dalam hidup seorang wanita. Tetapi bagi saya, cahaya ini terasa begitu palsu dan menyilaukan, sama seperti senyuman yang terpaksa saya ukir. Saya duduk di hadapan meja solek, menatap wajah saya yang sembab dan mata yang bengkak di cermin. Saya perlukan banyak concealer untuk menutup lingkaran hitam dan riak keletihan. Saya mesti kelihatan cantik sempurna, bersinar gemilang. Karena hari ini, saya adalah heroinnya. Heroin sebuah majelis perkawinan, dan heroin sebuah drama dendam yang tragis. Saya menarik nafas dalam-dalam, menyarung gaun sutra dan berjanji pada diri sendiri. Kau boleh buat, kau mesti buat. Apabila saya turun ke bawah, suasana rumah sudah riuh rendah. Pasukan dekorasi dan catering sudah tiba sejak awal pagi untuk persiapan majelis petang nanti. Di tengah-tengah kesibukan itu, Julia Hana dan Hairul Rizal sedang duduk di meja makan, menikmati sarapan. Mereka kelihatan begitu bahagia, seperti pasangan yang secocok. Julia memakai gaun sutra berwarna jet, menyerlahkan lagi kulitnya yang putih dan wajahnya yang jelita. Hairul pula, seperti biasa, kelihatan segak. Dia dengan mesranya mencedok telur goreng dan meletakkannya di dalam pinggan Julia. Melihat adegan itu, perut saya terasa mual. Malam tadi, kedua-dua manusia ini bergelumang di atas katil ayah. Tapi sekarang, bagaimana mereka boleh melakonkan watak ibu tiri dan bakal menantu dengan begitu sempurna? Bakat lakonan mereka memang bertaraf dunia. Melihat saya, Julia tersenyum manis dan bangun dari kerusinya. "Oh, Aina, dah bangun? Mari sarapan. Mesti tak boleh tidur malam tadi, kan, Terujaya? Tengok mata tuh." Dia menghampiri saya dan memaut lengan saya dengan selamba, membawa saya ke meja makan. Sentuhannya membuatkan saya rasa jijik hingga ke tulang. Saya terpaksa menggunakan segenap kekuatan untuk tidak menepis tangannya. Saya hanya mampu tersenyum kekok dan mengangguk, "Ya, tak berapa lena. Aina kita nih, buat apapun tetap cantik," kata Hairul sambil memandang saya. Matanya masih penuh dengan kelembutan dan cinta. Dia bangun dan menarik kerusi untuk saya. Satu perbuatan gentleman yang pernah saya sanjung, tetapi kini terasa sangat meloyakan. "Makanlah kenyang-kenang. Hari ini hari yang panjang. Abang dah pesankan bubur abalon kegemaran Aina khas dari dapur." Dia mencedok semangkuk bubur panas dan meletakkannya di hadapan saya. Saya memandang silih berganti mangkuk bubur dan wajahnya yang kacak, coba mencari sebarang tanda rasa bersalah atau sesal. Tiada. Langsung tiada. Yang ada hanyalah keyakinan dan kepuasan seorang pemburu yang mangsanya hampir masuk ke dalam perangkap. Ayah juga keluar dari bilik bacaannya dan duduk di kepala meja. Wajahnya tenang seperti tasik yang tidak berombak. Kehadiran ayah seolah-olah membuatkan Hairul dan Julia lebih yakin. "Selamat pagi, ayah," sapa Hairul dengan hormat. "Tengoklah anak darah ayah nih, dah nak kawin pun perangai macam budak-budak, teruja sampai tak boleh tidur malam tadi." Ayah hanya mengangguk ringan. Dia mengerling sekilas ke arah saya, dan dari renungan singkat itu, saya tahu ayah sedang memberi isyarat agar saya melakonkan watak saya dengan baik. Anak perempuan memang macam tuh. "Makanlah. Hari ini hari istimewa untuk keluarga kita." Saya menunduk dan menyuap sesudu bubur ke dalam mulut. Rasa gurih dan lembut yang pernah saya gemari, kini terasa seperti racun pahit di kerongkong. Saya memaksa diri untuk menelannya, bimbang mereka akan mengesyaki sesuatu yang aneh. Sarapan pagi itu berlangsung dalam suasana kepura-puraan yang memualkan.
Julia tidak henti-henti mencedok lauk untuk saya, bertanya tentang solekan dan gaya rambut. Manakala Khairul pula bercerita lucu sambil sesekali melemparkan pandangan cinta kepada saya. Hampir di penghujung sarapan, Khairul tiba-tiba berdehem dengan wajah yang serius. Dia memandang saya dan ayah silih berganti, lalu berkata dengan nada yang penuh hormat. Memandangkan ayah pun ada di sini, ada sesuatu yang Khairul nak sampaikan. Anggaplah ini sebagai hadiah kejutan untuk Aina pada hari yang bersejarah ini. Dia mengeluarkan sebuah veil biru tebal dari beg bimbitnya dan meletakkannya di atas meja. Jantung saya berdebar kencang. Inilah dia, umpan yang ayah katakan. Julia di sebelahnya berpura-pura terkejut. Hadiah apa nih, Khairul? Kenapa rahasia sangat? Khairul tersenyum. Kini baru saya sadar betapa liciknya senyuman itu. Dia memegang tangan saya dan berbisik dengan suara semanis madu. Aina, abang tahu Aina seorang wanita yang sangat berdikari dan berkebolehan. Aina ada kerjaya sendiri, dan ada harta pusaka peninggalan arwah ibu. Abang pun ada kerjaya dan aset abang sendiri. Bila kita berkahwin, kita akan menjadi satu. Daripada kita asingkan harta masing-masing, abang rasa lebih baik kita satukan semuanya untuk membina satu asas keuangan yang kukuh demi masa depan keluarga kita dan anak-anak kita nanti. Dia menolak fail itu ke arah saya. Ini draft perjanjian amanah harta. Abang dah minta peguam terbaik sediakannya. Kalau kita tanda tangan di sini, semua aset pribadi abang dan Aina akan disatukan di bawah dana amanah ini, dan kita akan uruskannya bersama-sama. Abang nak kita tanda tangan perjanjian ini bersama-sama di hadapan semua tetamu pada majelis petang nanti. Inilah bukti cinta dan kepercayaan mutlak kita antara satu sama lain. Makam mana? Saya memandang fail itu, kemudian memandang mata Khairul yang penuh harapan dan senyuman Julia yang penuh kepuasan. Secara luaran, saya berlakon terharu, mata saya berkaca-kaca. Khairul. Saya terkejut sampai tak tahu nak cakap apa. Tetapi di dalam hati, satu perasaan dingin merayap di tulang belakang saya. Inilah perangkap terakhir untuk merampas segalanya. Mereka bukan sahaja mengincar saham saya di Perkasa Holdings, tetapi juga tanah peninggalan arwah ibu saya di tengah-tengah KLCC yang tidak ternilai harganya. Mereka mahu menjadikan saya papa kedana secara sah. Bagus ide kamu tuh, Khairul, ayah tiba-tiba bersuara. Suaranya tenang, tetapi penuh makna tersirat. Orang muda zaman sekarang memang teliti merancang masa depan. Aina, tengoklah betapa dalamnya pemikiran Khairul untuk kamu. Kata-kata ayah membawa dua maksud, pujian untuk Khairul, dan pengesahan untuk saya bahwa semuanya berjalan mengikut rancangan. Saya menarik nafas seketika dan mengambil veil itu. Di hujung jari, saya dapat merasakan beratnya sebuah pembohongan. Saya tengok dulu, saya berkata dengan suara yang masih bergetar karena terharu. Veil ini, petang nanti, bukan akan menjadi bukti cinta, tetapi akan menjadi bukti pendakwaan yang paling kukuh terhadap dosa kedua-dua manusia di hadapan saya ini. Sarapan pagi yang penuh kepura-puraan itu akhirnya tamat. Dengan alasan mahu bersiap, saya segera melarikan diri dari kedua-dua manusia jijik itu. Sambil membawa perjanjian amanah harta itu, saya naik ke bilik dan mengunci pintu. Sebaik sahaja pintu tertutup, topeng terharu di wajah saya terus tanggal, digantikan dengan kemarahan yang meluap-luap. Saya menghempas fail itu sekuat hati ke atas katil. Helaian kertas yang penuh dengan konspirasi jahat itu berteraburan, seolah-olah mentertawakan kebodohan saya. Saya mundar-mandir di dalam bilik seperti binatang yang terperangkap. Ayah betul. Mereka bukan sekadar pasangan curang. Mereka mahukan duit dan segalanya. Tapi bagaimana? Bagaimana orang seperti Khairul Rizal mampu menipu saya dengan begitu sempurna? Tiba-tiba, kedengaran ketukan lembut di pintu. Aina, ayah nih, buka pintu. Saya segera membuka pintu. Ayah masuk sambil membawa sebuah tablet. Dia mengerling sekilas ke arah kertas-kertas yang berteraburan di atas katil, lalu tersenyum sinis. Nampak, itulah perangkap terakhir mereka. Aina tak faham. Ayah, saya berkata, keliru. Syarikat dia kan maju, kenapa dia perlukan duit Aina lagi? Ayah tidak terus menjawab. Dia duduk dan menghalakkan tablet itu ke arah saya. Tengok nih, ini hasil siasatan pasukan ayah. Dia membuka sebuah file persembahan. Muka surat pertama menunjukkan carta organisasi syarikat Khairul, Teknovisi, tetapi apabila ayah menekan slide seterusnya, satu karta lain muncul, karta aliran dana. Berpuluh-puluh anak panah merah menunjukkan hutang yang sangat besar dari pelbagai sumber, bank, syarikat pelaburan, malah ceti haram atau ahlong.
Jumlah hutang keseluruhannya mencecah ratusan juta ringgit, satu angka yang membuatkan saya tergamam. Macam mana boleh jadi macam nih? Saya tergagap. Semua yang kau baca dalam media tuh cuma pertunjukan, Nak, ayah memotong dengan nada sinis. Syarikat Teknovisi yang nampak gah tuh sebenarnya kosong. Ia hanya bertahan dengan pusing modal, guna duit pelabur baru untuk bayar hutang pelabur lama. Senang cerita, ia bom jangkai yang tunggu masa nak meletup. Syarikat tuh diambang muflis. Kepala saya berpusing. Usahawan hebat yang saya sanjung selama ini sebenarnya hanyalah seorang penipu profesional. Jadi, dari mana dia dapat duit untuk hidup mewah selama ini? Ayah menekan slide lain. Kali ini, ia adalah penyata transaksi dari sebuah akaun bank di Switzerland. Sini, ayah menunjuk ke screen. Inilah sumber duit yang membiayai semua lakonan dia. Dan duit ini datang dari seseorang yang kau tak akan sangka. Mata saya terpaku pada nama pemilik akaun, Julia Hana. Jantung saya seakan-akan berhenti berdegup. Ingat Yayasan Kebajikan Perkasa? Ayah bertanya. Matanya menjadi gelap. Yayasan yang ayah tubuhkan untuk aktiviti amal dan kebajikan staf. Ayah terlalu percayakan perempuan tuh. Ayah serahkan semua kuasa pengurusan padanya. Tapi dia guna kepercayaan ayah untuk songlap ratusan juta ringgit secara senyap-senyap selama 2 tahun nih. Duit tuh dia hantar ke luar negara, cuci melalui syarikat-syarikat cengkerang, dan salurkan kepada Khairul. Semua kos untuk dia berlakon jadi usahawan berjaya, untuk dekati kau dan tipu kau, semuanya dibiayai dengan duit titik peluh syarikat kita. Saya tidak mampu berkata apa-apa lagi. Tekak saya terasa perit. Ini bukan sekadar pengkhianatan emosi. Ini adalah satu konspirasi penipuan harta yang dirancang dengan begitu teliti dan kejam. Julia Hana yang selama ini berlagak naif dan baik, rupa-rupanya dialah ular sawah yang sebenar. Sekarang mereka dah tersepit, ayah menyambung dengan suara sedingin ais. Duit yang Julia songlap dah tak cukup untuk tampung hutang Khairul. Perjanjian amanah harta inilah kad terakhir mereka. Mereka perlukan harta kau. Terutamanya tanah peninggalan arwah ibu kau di tengah KLCC tu. Tanah tu bernilai berbilion ringgit, lebih dari cukup untuk selamatkan syarikat Khairul. Dan bila mereka dah dapat semuanya, mereka akan cari jalan untuk hapuskan kau dari hidup mereka. Mungkin juga, ayah tidak menghabiskan ayatnya, tetapi saya faham maksudnya. Mungkin juga nyawa saya dalam bahaya. Saya rasa seram sejuk. Saya memandang silih berganti bukti-bukti di skrin dan wajah ayah yang berkedut tetapi mempunyai renungan mata yang tajam. Saya sedar, ayah bukan sekadar seorang bapa yang anaknya ditipu. Dia adalah seorang panglima perang yang sudah membaca semua strategi musuh. Dia telah menyediakan satu perangkap yang lebih besar dengan penuh sabar. Dan petang ini adalah masanya untuk menarik jala. Ayah, saya berbisik. Suara saya tidak lagi mengandungi rasa terkilan, tetapi penuh dengan rasa hormat dan percaya yang mutlak. Kita kena buat apa? Ayah tersenyum. Kau tak perlu buat apa-apa. Cuma satu perkara saja, teruslah menjadi pengantin yang paling cantik dan paling bahagia di dunia. Selebihnya, serahkan pada ayah. Ayah bangun dan menepuk bahu saya perlahan. Ayah dah pasang kamera tersembunyi tambahan di Dewan Majelis. Tetamu-tetamu penting, peguam, pasukan keselamatan, semua dah bersedia. Pentas dah siap, pelakon-pelakon pun sedang mainkan peranan mereka. Sekarang, cuma tunggu masa untuk tirai dilabuhkan, Nak. Walaupun bukti konspirasi keuangan Khairul dan Julia terpampang jelas pada skrin tablet, pikiran saya dipenuhi dengan soalan lain. Kenapa mesti keluarga kami? Kenapa mereka begitu kejam dan terancang dalam menyasarkan kami? Jika hanya karena uang, ada ramai lagi orang kaya di dunia ini, dan mungkin ada sasaran yang lebih mudah. Mengapa perlu bersusah payah dengan sandiwara berisiko yang memakan masa bertahun-tahun ini? Pasti ada sebab yang lebih mendalam. Ayah, seolah-olah dapat membaca pikiran saya, berpaling semula. Nampaknya ada lagi yang kau nak tanya. Dato Karim. Siapa dia? Ayah? Saya bertanya terus terang. Aina terdengar ayah sebut nama tu dalam perbualan telepon berkaitan Khairul. Macam pernah dengar nama tu. Adakah dia ada kaitan dengan konspirasi Khairul? Ayah terdiam seketika. Dia berjalan ke bar mini di sudut bilik, menuang segelas arak dan meneguknya sekaligus, seolah-olah memerlukan keberanian untuk membuka cerita lama. Duduklah, Aina. Cerita ni, satu hari nanti kau akan tahu juga. Mungkin lebih baik kau tahu sekarang, supaya kau faham betapa jahatnya hati manusia. Saya duduk di sofa dengan perasaan gemetar. 15 tahun yang lalu,
Perkasa Holdings belum sebesar sekarang. Ayah sedang membangunkan satu proyek hartanah mega bersama seorang kawan baik dan rakan kongsi bernama Dato Karim. Proyek itulah yang menjadi asas kepada Perkasa Holdings hari ini. Ayah dan Dato Karim sudah seperti adik-beradik. Ayah percayakan dia sepenuhnya. Ayah berhenti, menuang segelas lagi arak. Tapi tamak haloba manusiani tiada batasan. Bila proyek dah separuh jalan, ayah dapati ada sejumlah besar dana proyek yang lesap. Selepas siasat secara senyap-senyap, ayah dapati abang yang paling ayah percaya itulah yang telah menggelapkan ratusan juta ringgit dana proyek untuk berjudi dan berfoya-foya. Dia hampir menyebabkan proyek yang menjadi pertaruhan kami berdua itu muflis. Saya menahan nafas. Samar-samar saya teringat seorang pakcik yang sering datang ke rumah dan memberi saya gula-gula semasa saya kecil. Ya, Pakcik Karim. Ayah beri dia peluang, sambung ayah dengan suara yang pahit. Ayah jumpa dia secara pribadi, minta dia pulangkan duit yang dia ambil. Ayah janji akan lupakan perkara itu, tapi, bukannya insaf, dia malah coba tuduh, ayah pula yang pecah amanah. Akhirnya, perkara itu terbongkar dan pasukan audit masuk. Dengan bukti yang kukuh, Dato Karim tahu dia dah tak ada jalan keluar. Dan satu malam, dia bunuh diri di pejabatnya. Satu perasaan dingin merayap di tulang belakang saya. Saya teringat. Malam hujan lebat itu, ayah pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyup dengan wajah yang sugul, dan hanya duduk termenung di dalam gelap. Kemudian barulah saya terdengar bisik-bisik orang dewasa bahwa rakan kongsi ayah telah membunuh diri. Dato Karim meninggalkan seorang istri dan seorang anak lelaki berumur 15 tahun. Tak lama selepas itu, istrinya meninggal dunia akibat tekanan dan malu, dan anaknya dibawa pergi oleh saudara mara sebelah ibunya. Ayah coba bantu budak tu, tapi mereka putuskan semua hubungan. Ayah sangka, segala sengketa sudah berakhir hari itu, tapi ayah silap. Ayah berpaling memandang saya. Matanya dipenuhi emosi yang bercampur baur. Budak tu membesar dengan dendam yang mendalam. Dia tak percaya ayahnya seorang penyeleweng. Dia sentiasa pikir ayah yang perangkap ayahnya, yang menyebabkan kematiannya supaya ayah boleh bolot proyek tu seorang diri. Dan selama 15 tahun, budak tu hidup dengan satu matlamat, balas dendam. Kepala saya terasa seperti hendak meletup. Semua kepingan puzzle yang berselera kini bercantum menjadi satu gambaran yang lengkap dan mengerikan. Takkanlah? Saya berbisik, tidak percaya dengan telahan saya sendiri. Ya, ayah mengangguk, seolah-olah mengesahkan pikiran ngeri saya. Khairul Rizal. Nama sebenarnya ialah Khairul Rizal bin Dato Karim. Dia adalah anak tunggal Dato Karim. Saat kebenaran terakhir itu terungkap, dunia saya hancur sepenuhnya. Lelaki yang saya cintai, Khairul Rizal, menyimpan dendam kesumat terhadap keluarga saya. 3 tahun kebahagiaan kami hanyalah satu sandiwara yang didorong oleh api dendam. Saya terduduk di sofa, merasakan seluruh badan saya kebas. Rasa dikhianati dalam cinta kini ditenggelami oleh rasa jijik dan ngeri yang lebih dahsyat. Saya telah mencintai musuh saya. Saya telah memberikan seluruh hati saya kepada lelaki yang hanya melihat saya sebagai alat untuk membalas dendam. Saya berasa begitu kotor dan bodoh. Saya bukan sahaja ditipu, malah saya hampir menjadi subahat kepada musuh untuk menghancurkan syarikat ayah saya sendiri. Air mata saya mengalir lagi, tetapi kali ini bukan air mata kelemahan. Ia adalah air mata kemarahan dan kekecewaan. Jadi, semua ini hanya dendam? Saya mengangkat muka memandang ayah, suara saya serak menahan emosi. Dia dekati Aina, cakap dia cintakan Aina, lamar Aina. Semuanya cuma untuk masuk ke dalam rumah ni dan laksanakan rancangan dia? Ayah mengangguk. Matanya dingin menakutkan. Tepat sekali. Dan Julia Hanatu, dialah kuda Trojan pertama yang dihantar oleh Khairul. Berpura-pura naif dan malang untuk dekati ayah dan dapatkan kepercayaan ayah, kemudian cipta peluang untuk Khairul muncul dan pikat kau, rancangan yang sempurna. Ayah akui dia bijak dan sabar. Dia warisi kelicikan arwah ayahnya, tapi dia gunakannya untuk jalan yang lebih kejam. Tapi kenapa ayah tak beritahu Aina lebih awal? Saya bertanya, hampir menjerit. Segala rasa yang terpendam akhirnya meletus. Kenapa ayah biarkan Aina hidup dalam penipuan selama ini? Ayah tahu tak betapa bahagianya Aina? Ayah tahu tak betapa indahnya masa depan yang Aina bayangkan dengan dia? Ayah beri Aina ilusi, kemudian ayah sendiri yang hancurkannya. Ayah tak rasa ke ayah ni kejam? Ayah diam. Dia hanya berdiri tegak membiarkan saya melepaskan segala-galanya. Tiada sebarang alasan atau penjelasan,
dia hanya menadah segala kekecewaan saya. Apabila saya sudah tiada tenaga untuk menjerit dan hanya mampu teresak-esak, barulah ayah perlahan-lahan mendekati dan meletakkan tangannya di bahu saya. Tangannya tidak lagi dingin, anehnya ia terasa hangat. Ayah minta maaf, suara ayah penuh dengan rasa bersalah. Ayah tahu betapa terseksanya kau. Tapi Aina, kau tahu tak, dalam peperangan, kadang-kadang kita terpaksa korbankan yang kecil untuk selamatkan yang lebih besar. Kalau ayah beritahu kau kebenarannya dari awal, kau rasa kau mampu berlakon dengan tenang? Atau kau akan terus serang dan bongkar topeng mereka? Kalau itu terjadi, apa yang kita dapat? Mereka akan menafikannya, menuduh kau berhayal karena cemburu. Mas satu, kita tak ada bukti yang cukup kuat untuk jatuhkan mereka sekaligus. Mereka akan menyelinap ke dalam kegelapan, hapuskan semua jejak, dan tunggu peluang lain. Lepas itu, kita terpaksa hidup dalam ketakutan, tak tahu bila akan ditikam dari belakang. Kau nak hidup macam tu ke? Kata-kata ayah seperti ubat penenang yang memadamkan api kemarahan dalam diri saya. Saya faham. Sikap diam ayah bukanlah kerana tidak peduli, tetapi ia adalah kesabaran menakutkan seorang pemburu yang menunggu mangsanya masuk ke dalam perangkap sepenuhnya. Ayah menanggung kesakitan dikhianati seorang diri, melihat anaknya ditipu, hanya demi menunggu satu hari yang tepat. Tapi kenapa mesti majelis perkawinan? Saya bertanya dengan suara yang lebih tenang. Dengan bukti yang ayah ada, kita boleh dakwa mereka di mahkamah, kan? Mahkamah? Ayah tersenyum sinis. Mahkamah akan hukum mereka atas jenayah penipuan dan pecah amanah. Beberapa tahun, paling lama pun belasan tahun dalam penjara, lepas tu bebas. Tapi Marwah anak perempuan ayah yang dikhianati serentak oleh tunang dan ibu tirinya akan jadi bahan ketawa seluruh dunia. Reputasi Perkasa Holdings yang ditipu ratusan juta oleh seorang setiausaha akan tercemar teruk. Rakan-rakan niaga akan hilang kepercayaan, harga saham akan menjunam. Dan yang paling penting, ayah memandang tepat ke mata saya, dendam Hairul. Dendam yang dia cipta sendiri untuk ayahnya tuh tak akan pernah terpadam. Orang akan tetap berbisik-bisik, mungkin Perkasa Holdings pernah buat sesuatu yang tak elok dulu. Ayah tak mahu kemenangan seperti itu. Ayah mahukan penghakiman terbuka, satu perbicaraan di mana tiada pembohongan boleh wujud. Ayah berjalan ke mejanya, membuka laci dan mengeluarkan senarai tetamu yang tebal, lalu menyerahkannya kepada saya. Inilah sebabnya kenapa majelis perkawinan ini adalah pentas yang paling sempurna. Coba kau tengok nama-nama nih. Dengan tangan yang tergetar-getar, saya menyambut senarai itu. Beratus-ratus nama tercetak kemas. Bukan sahaja keluarga dan saudara mara, tetapi juga pengarah-pengarah semua bank utama yang memberi pinjaman kepada Perkasa Holdings, pelabur-pelabur tempatan dan antarabangsa, rakan-rakan kongsi strategik, dan puluhan wakil media ekonomi utama. Dan di satu bahagian yang ditanda khas dengan warna merah, tertera nama rakan-rakan lama ayah dan Dato Karim, saksi-saksi yang melihat kejatuhan Dato Karim 15 tahun yang lalu. Sekarang kau faham? Kata ayah. Suaranya penuh dengan kuasa. Petang ni, seluruh golongan elit negara akan berkumpul di sini. Mereka bukan datang untuk raikan perkawinan kau saja. Mereka datang untuk menjadi juri dalam perbicaraan istimewa ayah. Ayah akan biarkan mereka lihat dengan mata sendiri, dengar dengan telinga sendiri. Wajah sebenar manusia yang pernah mereka sanjung. Ayah akan biarkan media rakam setiap detik kejatuhan mereka. Ayah mahu kes ini menjadi pengajaran yang mahal untuk sesiapa saja yang berani menentang Perkasa Holdings. Dan yang paling penting, ayah akan bersihkan nama ayah sendiri dan buktikan kepada semua orang bahwa kematian Dato Karim bukan salah sesiapa, tetapi berpunca dari ketamakannya sendiri. Satu perasaan seram sejuk bercampur kagum mengalir di tulang belakang saya. Rancangan ayah begitu besar, berani, dan juga kejam. Ayah bukan sekadar mahu mendapatkan semula wangnya. Dia mahu menghancurkan musuhnya sepenuhnya. Marwah, pribadi, dan masa depan mereka. Dia mahu menjadikan hari yang paling bahagia untuk mereka sebagai hari penghakiman terakhir. Inilah wajah sebenar ayah saya. Musang tua yang apabila bertindak, tidak akan meninggalkan sebarang jalan keluar untuk musuhnya. Jadi, Aina kena buat apa? Saya bertanya, dengan rasa takut bercampur sedikit teruja. Teruskan berlakon, kata ayah, dan lakonkan dengan sepenuh jiwa. Sekejap lagi bila kau jumpa mereka, berlakonlah seolah-olah kau sangat gembira dan terharu dengan hadiah perjanjian amanah tuh. Buat mereka percaya kau dah termakan umpan sepenuhnya, dan tak sabar-sabar nak tanda tangan perjanjian keramat tuh. Lemparkan umpan terakhir yang paling besar,
supaya mereka langsung tidak syak apa-apa. Saya mengangguk. Keazaman di dalam diri saya semakin menebal. Saya bukan lagi mangsa. Saya adalah pelakon. Pelakon dalam pementasan ayah. Dan saya akan memberikan lakonan terbaik saya untuk menghadiahkan babak terakhir yang paling gemilang dan paling tragis kepada mereka yang telah memijak-mijak hidup saya. Pentas sudah sedia. Penonton sudah mengambil tempat. Kini, hanya menanti tirai diangkat. Setelah mendengar keseluruhan rancangan, saya terasa seperti dilahirkan semula. Kesakitan itu masih ada, tetapi ia telah digantikan dengan matlamat yang jelas dan keazaman yang jitu. Tiada lagi masa untuk menangis dan meratap. Saya perlu fokus dan berlakon dengan sempurna. Saya menghabiskan masa hampir sejam di dalam bilik air, membasuh muka dengan air sejuk untuk meredakan bengkak mata. Sambil menatap cermin, saya berjanji pada diri sendiri. Mulai saat ini, aku adalah Aina Sofea, pengantin yang penuh bahagia, wanita bertuah yang bakal mendapat suami dan keluarga yang sempurna. Saya perlu percaya, barulah saya mampu menipu 2 ekor musang yang sedang menanti di luar. Apabila saya keluar dari bilik, pasukan juru solek dan pendandan rambut sudah pun tiba. Julia Hana juga ada di situ, dia sibuk memberi arahan, dari warna gincu sehinggalah ke gaya rambut. Kelihatan lebih prihatin tentang perkawinan ini berbanding saya sendiri. Aina, dah keluar pun. Cepat, mari duduk sini. Akak dah panggil juru solek terbaik di KL nih. Hari ini Aina kena jadi pengantin paling cantik di dunia. Dia menarik tangan saya dan mendudukkan saya di hadapan meja solek. Keprihatinan palsunya membuatkan saya loya. Saya mengukir senyuman yang telah saya latih berkali-kali di hadapan cermin. Terima kasih, Kak Julia. Nasib baik akak ada uruskan semua. Lega rasa. Ish budak nih, kalau akak tak tolong Aina, siapa lagi? Julia mencubit pipi saya perlahan. Perbuatan yang dahulunya terasa mesra, kini terasa sangat jijik. Oh ya, Aina dah tengok ke perjanjian yang Khairul begitu? Macam mana hadiah dia? Dia bertanya acuh tak acuh, tetapi saya tahu itulah tujuan sebenarnya. Saya berpura-pura malu, membuatkan kedua-dua pipi saya merona. Dah tengok. Terharu sangat dengan Khairul. Tak sangka dia fikirkan masa depan kita sampai macam tu sekali. Aina gembira sangat. Satu kilatan kegembiraan yang tidak dapat disembunyikan terpancar di mata Julia, tetapi dia cepat-cepat menutupinya dengan senyuman lembut. Khairul tuh memang betul-betul sayangkan Aina. Oke lah, Aina bersolek dulu ya. Akak nak turun bawah tengok persiapan lain. Dia berkata begitu, dan tergesa-gesa keluar. Saya yakin, dia pergi untuk menyampaikan berita gembira kepada rakan subahatnya, bahwa ikan sudah makan umpan. Menjelang tengah hari, ketika saya sedang mencoba gaun pengantin untuk kali terakhir, ayah masuk ke bilik. Di belakangnya, ada Khairul Rizal. Dia juga sudah lengkap berpakaian tuxedo putih, kelihatan sangat kacak dan bergaya. Hati saya terasa pedih seketika. Alangkah baiknya jika semua ini hanyalah mimpi ngeri. Alangkah baiknya jika lelaki di hadapan saya ini benar-benar tulus mencintai saya. Wah, cantiknya anak ayah hari ini. Ayah memecah kesunyian. Lakonannya juga sempurna. Khairul, cantik tak bakal istri kamu nih? Khairul mendekati saya, memandang saya dengan mata yang seolah-olah terpukau. Dia mengambil tangan saya dan mengucupnya perlahan. Bakal istri abang sentiasa yang paling cantik di dunia. Tangannya hangat, tetapi bagi saya ia terasa sedingin ais. Saya memaksa diri untuk tidak menarik tangan saya. Saya memandang ayah dan memulakan peranan saya. Khairul, Aina dah fikir dalam-dalam pasal hadiah abang tuh, idea tuh, sangat bagus. Aina setuju dengan perjanjian amanah tuh. Khairul dan ayah kedua-duanya memandang saya. Seorang dengan mata yang tidak dapat menyembunyikan kegembiraan, seorang lagi dengan pandangan yang memberi galakan. Saya berhenti seketika, kemudian menyambung, tapi Aina ada satu syarat kecil. Dahi Khairul berkerut sedikit, sebelum kembali tenang. Cakaplah, sayang. Apa saja untuk Aina, abang akan tunaikan. Saya memandang tepat ke matanya, coba kelihatan senosen dan setulus mungkin. Harta Aina yang paling besar ialah saham Perkasa Holdings dan tanah peninggalan arwah ibu, tapi selama ini, semuanya ayah yang uruskan atas nama Aina. Macam mana Khairul buktikan kepercayaan Khairul dengan satukan harta abang? Aina pun nak buktikan kepercayaan Aina. Aina nak, lepas kita tanda tangan di majelis nanti, ayah umumkan di hadapan semua tetamu yang ayah akan pindahkan semua pengurusan harta tu ke dana bersama kita. Biar semua orang nampak yang kita betul-betul dah jadi satu, tanpa ada kira-kira lagi. Boleh tak? Cadangan saya itu ibarat bom tangan yang sangat kuat.
Saya dapat melihat dengan jelas mata Khairul yang terkejut, kemudian berubah menjadi kegembiraan yang meluap-luap. Dia pasti tidak pernah menyangka umpan yang dilemparkannya akan mengena ikan sebesar ini. Dia mungkin berpikir perlu mengambil masa yang lama selepas kawin untuk memujuk saya menyerahkan harta sedikit demi sedikit, tetapi kini saya sendiri yang menawarkan untuk menyerahkan semuanya secara terbuka. Umpan ini terlalu besar dan menarik, sehingga meruntuhkan semua kewaspadaannya. Dia memandang ayah. Pandangannya seolah-olah berkata, sampai tahap nih, takkan Tan Sri nak tolak lagi, kan? Satu campuran antara meninjau dan provokasi. Dan musang tua yang sebenar, ayah saya, tidak mengecewakan saya. Ayah berlakon berpikir sejenak, kemudian mengeluh panjang. Wajahnya menunjukkan rasa berat hati seorang bapak yang melepaskan anak perempuannya, bercampur dengan kemurahan hati. Ayah memandang saya dan Khairul silih berganti. Kalau itu yang buat kamu berdua gembira, ayah setuju. Petang nanti, lepas kamu berdua tanda tangan, ayah sendiri akan umumkan di hadapan semua tetamu, pemindahan semua harta Aina ke dana amanah kamu berdua. Anggaplah itu hadiah perkawinan dari ayah. Ayah. Khairul menjerit kegirangan. Dia tidak lagi mampu menahan ketenangannya, lalu mendekati dan memeluk ayah dengan erat. Terima kasih, ayah. Ayah memang bapak mentua terbaik di dunia. Jangan risau, ayah. Aina tak akan susah nanti. Saya melihat sandiwara bapak mentua dan menantu yang mengharukan itu dengan rasa jijik yang mendalam di dalam hati. Ikan sudah menelan mata Khairul sepenuhnya. Dia benar-benar percaya dia sudah menang. Dia langsung tidak tahu bahwa dia dan kekasihnya hanyalah dua boneka yang sedang menari di atas pentas yang mereka reka sendiri. Dan dalang yang mengawal tali boneka itu adalah lelaki yang sedang dipeluknya sekarang. Sandiwara ini kini menuju ke babak yang paling menarik. Dan saya, pengantin yang jelita, sudah bersedia untuk menyaksikan babak terakhir yang berdarah ini. Kak Aina, dah sampai masanya. Seorang pengiring pengantin cilik, anak kepada kawan baik saya, masuk dengan malu-malu. Pengantin lelaki dan semua tetamu dah tunggu di dewan. Saya mengangguk dan bangun. Hujung gaun pengantin saya yang labuh meleret di lantai, mengeluarkan bunyi yang aneh. Saya menarik nafas dalam-dalam untuk kali terakhir, dan mengukir senyuman yang paling bahagia dan gemilang. Sudah tiba masanya untuk melangkah ke pentas, berhadapan dengan musuh, dan menamatkan lakonan terakhir saya. Apabila saya keluar dari bilik, ayah sudah menanti di luar. Ayah juga segak mengenakan tuxedo, kelihatan sangat berwibawa. Dia memandang saya. Sekilas, ada riak kasihan di matanya, tetapi ia cepat-cepat digantikan dengan keazaman yang jitu. Tanpa berkata apa-apa, ayah menghulurkan lengannya. Saya faham maksudnya, dan terus memaut lengan ayah. Kehangatan dan keteguhan terasa menembusi fabrik pakaiannya. Dah sedia? Ayah bertanya perlahan, hanya cukup untuk kami berdua dengar. Dah sedia, ayah? Saya menjawab dengan suara yang perlahan tetapi mantap. Sedia untuk tonton pertunjukan ayah. Ayah tersenyum nipis. Kami berjalan bersama-sama menyusuri koridor panjang menuju ke laman taman di mana majelis dilangsungkan. Lagu perarakan pengantin mula bergema dengan megah. Semua tetamu bangun dan memandang ke arah kami. Tepukan dan suara-suara kagum tidak henti-henti kedengaran. Di bawah gerbang yang dihiasi beribu kuntum mawar putih, saya nampak Khairul sedang berdiri. Matanya bersinar-sinar memandang saya. Pandangan yang penuh dengan cinta, rasa pemilikan, dan kemenangan. Dia percaya, hanya dalam beberapa menit lagi, mangsa yang paling lazat ini akan menjadi miliknya sepenuhnya. Dia langsung tidak tahu, pandangan itu adalah pandangan seekor kelkatu yang sedang terbang menuju ke api. Saya membalas pandangannya, seolah-olah berkata dalam hati, pertunjukan akan bermula, Khairul Rizal. Ayah memimpin saya perlahan-lahan menyusuri permaidani yang ditaburi kelopak mawar putih. Langkah saya ringan dan anggun, ekor gaun saya mengembang seperti awan mengikut di belakang. Saya dapat merasakan beratus-ratus pasang mata tertumpu pada saya. Pandangan kagum, cemburu, dan restu. Saya mengangkat kepala tinggi-tinggi, mengukir senyuman yang mampu mencairkan hati sesiapa sahaja. Saya adalah pengantin yang sedang menuju ke puncak kebahagiaan hidupnya, lakonan yang sempurna tanpa cacat celah. Tiada siapa yang nampak badai yang sedang bergelora di dalam hati saya.
Tiada siapa yang nampak kedinginan di sebalik senyuman saya. Apabila kami tiba di hadapan pentas, ayah berhenti. Dia memandang saya sekilas, kemudian memandang Khairul yang sedang menanti dengan senyuman paling lebar. Mengikut adat, ayah perlu menyerahkan tangan saya kepada pengantin lelaki. Ayah mengambil tangan saya dan meletakkannya di atas tapak tangan Khairul. Khairul, suara ayah yang garau dan mesra bergema melalui mikrofon. Hari ini, ayah serahkan anak perempuan ayah yang paling berharga kepada kamu. Jaga dan sayangilah dia seumur hidup, gantikan tempat ayah. Saya janji, ayah, dengan nyawa saya sekalipun, saya akan jaga dan bahagiakan Aina, jawab Khairul dengan suara yang tulus dan tegas. Dia menggenggam tangan saya perlahan, dengan isyarat seorang pemenang. Saya hanya mampu membalas dengan senyuman patuh dan penuh percaya. Sandiwara ini, sungguh, terlalu sempurna. Kami berpusing menghadap juru nikah dan para tetamu. Juru nikah, seorang sahabat lama keluarga, memulakan ucapannya yang menyentuh hati tentang cinta dan penyatuan. Setiap patah perkataan yang diucapkannya kedengaran seperti sindiran pahit di telinga saya. Saya mendengar kata-kata indah tentang kesetiaan dan kepercayaan, sambil merasakan kekosongan yang tidak terhingga di dalam hati. Saya mengerling ke barisan hadapan. Julia Hana duduk di sebelah saudara terdekatnya. Dia memakai baju kurung modern yang mewah, dengan wajah yang disolek nipis. Dia mengangkat sapu tangan dan mengesat sedikit hujung matanya. Lakonan seorang ibu yang terharu di majelis perkawinan anak perempuannya. Syaitan bertopengkan malaikat. Saya tertanya-tanya, bagaimana seorang manusia boleh mempunyai begitu banyak wajah? Khairul Rizal bin Dato Karim, adakah Anda menerima Aina Sofia binti Ismail sebagai istri Anda yang sah, untuk dicintai dan dijaga, di waktu senang dan susah, sihat dan sakit, kaya dan miskin, sehinggalah maut memisahkan, dan berjanji akan setia kepadanya seorang? Ya, saya berjanji, suara Khairul jelas dan penuh emosi. Dia berpaling memandang saya, dengan pandangan yang mampu membuat sesiapa sahaja percaya akan keikhlasannya. Juru nikah berpaling ke arah saya. Aina Sofia binti Ismail, adakah Anda menerima Khairul Rizal bin Dato Karim sebagai suami Anda yang sah, untuk dicintai dan dijaga, di waktu senang dan susah, sihat dan sakit, kaya dan miskin, sehinggalah maut memisahkan, dan berjanji akan setia kepadanya seorang? Seluruh dewan senyap menanti jawaban saya. Inilah masanya. Saat untuk saya melafazkan pembohongan terbesar dalam hidup saya. Saya memandang tepat ke mata Khairul, coba sedaya upaya agar suara saya tidak bergetar, agar senyuman di bibir saya tidak pudar. Ya, saya berjanji. Tepukan gemuruh bergema. Semua orang gembira dan meraikan. Hanya saya dan ayah yang tahu, lafaz ini bukanlah permulaan sebuah perkawinan, tetapi isyarat penamatnya. Sekarang, kedua-dua mempelai akan menyarungkan cincin. Khairul mengambil cincin perkawinan dari tangan pengiring cilik, sebentuk cincin berlian yang mempesonakan. Dia dengan lembut mengambil tangan kiri saya dan perlahan-lahan menyarungkan cincin itu ke jari manis saya. Dengan cincin ini, aku berjanji akan menjadi milikmu selamanya, bisiknya dengan suara yang manis dan memukau. Giliran saya juga mengambil cincin lelaki dan menyarungkannya ke jarinya. Tangannya kelihatan indah, tetapi ia adalah tangan syaitan. Dengan cincin ini, aku juga berjanji. Saya berhenti seketika sebelum menyambung, akan memberikan kepadamu semua yang selayaknya engkau terima. Selesai upacara menyarung cincin, juru nikah mengumumkan, dan sekarang, kita ada satu acara yang sangat istimewa. Pengantin lelaki telah menyediakan satu hadiah kejutan untuk pengantin perempuan, tanda cinta dan kepercayaan abadi mereka berdua. Inilah dia. Bahagian terpenting sandiwara ini bermula. Khairul memberi isyarat, dan seorang pembantunya yang berpakaian sut naik ke pentas, sambil membawa sebatang pen dakwat mewah, dan perjanjian amanah harta, di atas sebuah dulang perak. Khairul mengambil mikrofon dan berkata dengan suara yang bangga dan lantang. Para hadirin sekalian, ayah, dan istri saya yang tercinta, Aina. Hari ini, selain menjadikan Aina sebagai istri saya ingin melakukan sesuatu yang lebih bermakna, yaitu untuk meruntuhkan semua sempadan harta di antara kami. Perjanjian ini adalah bukti keikhlasan dan kepercayaan mutlak saya kepada Aina. Sebaik sahaja kita menandatanganinya bersama, kita akan menjadi rakan kongsi yang tidak dapat dipisahkan, bukan sahaja dari segi emosi, tetapi dalam semua aspek. Aina, adakah awak bersedia untuk membina masa depan yang kukuh bersama saya? Dia menghulurkan pen itu kepada saya. Semua tetamu menahan nafas, semua lensa kamera tertumpu ke arah kami.
Julia yang duduk di bawah, menggenggam kedua-dua tangannya, matanya bersinar-sinar penuh harapan. Ayah pula berdiri di satu sudut pentas. Wajahnya masih tenang, tetapi saya tahu di dalam hatinya dia juga segementar saya. Saya tersenyum. Senyuman yang paling manis sepanjang majelis hari ini. Saya menghulurkan tangan dan mengambil pen itu daripadanya. Pen emas itu berkilauan dingin. Saya memandangnya sekilas, kemudian memandang perjanjian itu, di mana dua garisan kosong menanti tanda tangan kami. Ya, saya bersedia. Suara saya jelas dan tegas. Mata pen yang dingin itu hampir menyentuh kertas putih. Hanya tinggal satu jurang yang sangat kecil. Saya dapat merasakan nafas Khairul yang kasar penuh harapan di sebelah saya. Dari ekor mata, saya nampak senyuman puas mula terukir di wajah Julia di barisan hadapan. Seluruh dewan sunyi sepi, beratus-ratus pasang mata tertumpu pada setiap pergerakan saya, menanti saat bersejarah di mana saya akan secara rasminya menandatangani dan menyerahkan seluruh harta dan masa depan saya ke tangan musuh. Mereka sudah menang. Sekurang-kurangnya dalam pikiran mereka, saya mengangkat sedikit hujung bibir saya tanpa disedari sesiapa. Sudah tiba masanya. Tunggu sekejap. Satu suara yang garau dan berwibawa tiba-tiba bergema, memecahkan kesunyian yang tegang. Suara itu begitu saya kenali, membuatkan jantung saya berdebar, tetapi pada masa yang sama, memberikan rasa selamat yang aneh. Semua tetamu serentak berpaling ke arah suara itu. Ayah. Tan Sri Ismail sedang berjalan perlahan dari belakang pentas ke tengah-tengah. Wajahnya tidak lagi mempunyai senyuman lembut seorang bapak yang melepaskan anak perempuannya. Wajahnya dingin dan tajam, seperti seorang hakim yang bakal menjatuhkan hukuman. Setiap langkahnya penuh keyakinan dan berat, seolah-olah membekukan udara di sekeliling. Khairul dan Julia kaku, senyuman mereka membeku di bibir. Ayah, ada apa nih? Khairul tergagap, coba mengekalkan ketenangannya, tetapi matanya sudah penuh dengan kebingungan. Ayah nak buat apa nih? Ayah tidak memandangnya langsung. Dia terus berjalan ke arah pengendali audio dan mengambil mikrofon. Maafkan saya kerana mengganggu saat penting kamu berdua dan para hadirin sekalian. Ayah berpaling menghadap tetamu. Suaranya bergema ke seluruh dewan. Sebelum anak perempuan saya menandatangani perjanjian yang penuh makna ini secara rasmi, saya sebagai seorang bapak juga ada menyediakan satu hadiah istimewa untuk meraihkan kebahagiaan pasangan muda ini. Mungkin, selepas menonton video ini, kita semua akan lebih memahami betapa mendalamnya cinta bakal menantu dan istri kesayangan saya ini terhadap keluarga kami. Kata-kata ayah penuh dengan sindiran dan kiasan, membuatkan para tetamu mula berbisik-bisik. Video kenangan apa pada waktu sebegini? Kenapa nada suara Tan Sri begitu aneh? Wajah Khairul dan Julia menjadi pucat lesi. Naluri seorang penjenayah memberi amaran bahwa sesuatu yang buruk bakal berlaku. Julia tergesa-gesa bangun dan coba naik ke pentas. Abang, kalau ada apa-apa, kita bincang nanti ya. Hari ini kan hari bahagia anak-anak. Duduk. Ayah berpaling dan merenung Julia dengan pandangan setajam kilat. Nikmatilah pertunjukan kamu perlahan-lahan. Suara ayah yang penuh wibawa membuatkan Julia jatuh terduduk di kerusinya, ketakutan dan menggigil. Ayah memberi isyarat kepada pasukan teknikal. Mainkan. Dewan menjadi sunyi sepi. Semua orang tertanya-tanya apa yang hendak ditunjukkan oleh Tan Sri. Dan kemudian, video itu bermula. Pada skrin LED gergasi, muncul rekaman CCTV dari koridor tingkat 2 rumah kami, malam tadi. Dan kedua-dua watak utamanya muncul, Khairul Rizal dan Julia Hana. Tanpa berkata apa-apa, mereka berbalas pandangan penuh makna, kemudian menyelinap masuk bersama-sama ke dalam bilik tidur utama ayah. Jantung saya berdegup kencang. Visual mengerikan yang saya saksikan dari celahan pintu itu kini bakal dipertontonkan di hadapan beratus-ratus orang. Sudut kamera tiba-tiba bertukar ke dalam bilik. Satu lagi kamera yang disorokkan dengan licik di dalam chandelier sedang merakam segalanya. Kualitinya sangat jelas. Suara-suara terkejut mula kedengaran di kalangan tetamu, melihat bakal menantu dan ibu tiri pengantin masuk bersama ke dalam bilik tidur. Dan akhirnya, perkara yang paling dahsyat berlaku. Di dalam skrin, Khairul dan Julia, tanpa sepatah kata, menerkam antara satu sama lain seperti dua ekor binatang buas yang kelaparan. Mereka bercumbuan dengan rakus, tangan Khairul dengan rakusnya mengoyakkan pakaian Julia, manakala Julia mengerang lucah sambil menanggalkan baju Khairul. Pakaian mereka bertaburan di lantai, dan mereka rebah ke atas katil ayah, katil perkawinan ayah dan dia.
Skrin LED gergasi berdefinisi tinggi itu menayangkan setiap perbuatan mereka yang menjijikkan dan sumbang itu dengan jelas tanpa sebarang tapisan, desahan, dan perbualan lucah yang dibisikkan ke telinga masing-masing, semuanya direkam dengan jelas oleh mikrofon tersembunyi. Ah, Khairul. Cepat sikit. Irindu yu nak mati. Yuni memang bisalah, Julia. Sebab tu i tak boleh lepas dari yu. Perlahan-lahan sikit. Kita ada banyak masa petang nih. Orang tua tuh balik lewat malam nanti. Aina makam mana? Kalau dia tiba-tiba balik, jangan risau. Budak bodoh tuh i dah hantar pergi outstation. Dia tuh dengar je cakap i. Esok, lepas habis majlis, dapat je tanda tangan dia atas perjanjian tuh. Semua dalam rumah nih kita punya. Lepas tuh kita ceraikan dia, kita lari jauh-jauh. Dialog mereka membelah ruang, lebih tajam daripada bilah pisau. Dewan majelis meletup. Bukan lagi bisikan. Jeritan dan kata-kata kesat yang penuh rasa jijik mula kedengaran. Orang ramai tidak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Image pengantin lelaki yang berkebolehan dan ibu tiri yang baik budi pekerti hancur sama sekali. Yang tinggal hanyalah dua manusia menjijikkan yang terlibat dalam hubungan terlarang dan konspirasi jahat. Julia sudah rebah ke lantai. Dia menekuk mukanya dan meraung seperti orang gila, tetapi tiada siapa yang membantunya bangun. Khairul. Dia berdiri kaku di sebelah saya, wajahnya pucat seperti mayat. Dia memandang skrin dengan bingung, kemudian berpaling memandang saya. Matanya penuh dengan kengerian yang amat sangat. Selepas kejutan pertama, Dewan masih diselubungi kesunyian maut. Orang ramai masih terkejut dengan apa yang baru mereka saksikan. Khairul, selepas beberapa saat terpaku, seolah-olah kembali menemui kewarasannya sebagai seorang penipu profesional. Dia tahu, jika dia tumbang sekarang, dia akan kehilangan segalanya. Dia tiba-tiba melutut di kaki saya, memegang hujung gaun saya dan meraung dengan penuh kesedihan. Aina, abang salah. Abang dah gila. Perempuan tuh yang goda abang. Abang cuma hilaf sekejap. Abang termakan pujuk rayu dia. Tolonglah percaya, Aina. Orang yang abang sayang dalam dunia ini cuma Aina seorang. Tolonglah maafkan abang. Dia berpaling kepada para hadirin, tolonglah semua, beri saya satu peluang lagi. Dia menangis tersak-esak. Melakonkan sandiwara taubat. Coba meletakkan semua kesalahan kepada Rakan Subahat dan kekasihnya, Julia Hana. Mendengar kata-kata itu, Julia bertukar dari keadaan gila kepada kemarahan yang meluap-luap. Dia mengangkat wajahnya yang komot dengan air mata dan rambut yang kusut masai, lalu menuding jari ke arah Khairul. Khairul Rizal, apa kau cakap? Aku yang goda kau? Bukan kau yang berjanji. Lepas dapat harta rumah nih, kau akan tinggalkan perempuan bodoh tu dan hidup dengan aku, dasar jantan tak guna. Drama murahan antara dua pengkhianat itu membuatkan para tetamu tidak berkelip. Mereka berbisik-bisik sambil mencebik. Orang ramai mungkin menyangka sandiwara ini akan berakhir sebagai satu masalah cinta tiga segi, tetapi ayah tidak akan membenarkannya. Ayah tidak akan memberi mereka peluang untuk menjadikan kes ini sekadar skandal pribadi. Cukup, ayah mengaum. Suaranya memotong pertengkaran mereka. Dosa kamu berdua bukan sekadar berzina dan khianat. Pertunjukan yang sebenar baru sahaja bermula. Ayah berpaling dan memberi isyarat. Dari belakang pentas, dua orang lelaki berpakaian sut hitam berjalan keluar dengan wajah yang serius. Seorang ialah Encik Nordin, pengarah keuangan Perkasa Holdings, yang telah berkhidmat dengan ayah lebih 20 tahun. Seorang lagi ialah Encik Manaf, ketua pasukan peguam syarikat. Kemunculan dua orang penting ini menjadikan suasana semakin tegang. Para wartawan yang mempunyai naluri tajam mula sedar, ini bukan sekadar skandal keluarga, tetapi skandal ekonomi yang besar. Mereka segera menghalakan kamera dan mikrofon ke pentas, bersedia merakam setiap detik. Encik Nordin mengambil mikrofon dari ayah. Kepada para hadirin sekalian, dia berdehem. Saya Nordin, pengarah keuangan Perkasa Holdings. Hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai tetamu, tetapi untuk mengumumkan satu penyelewengan keuangan besar yang melibatkan Cik Julia Hana dan Encik Khairul Rizal. Mendengar nama mereka disebut, wajah Julia dan Khairul sekali lagi menjadi pucat. Kini baru mereka sadar. Bukan hanya hubungan sulit mereka yang kantoi, tetapi seluruh konspirasi mereka telah terbongkar. Sila berikan perhatian kepada skrin sekali lagi, kata Encik Nordin. Skrin LED itu menyala semula. Tetapi kali ini, bukan video lucah. Puluhan dokumen, angka-angka, dan carta aliran dana yang rumit memenuhi skrin. Seperti yang Anda lihat, Encik Nordin menerangkan dengan suara yang jelas dan profesional. Cik Julia Hana,
Dalam tempoh 2 tahun kebelakangan ini, telah menyalahgunakan jabatannya sebagai pengurus Yayasan Kebajikan untuk menyeleweng sejumlah 200 juta ringgit secara senyap-senyap dari dana amal syarikat. 200 juta ringgit. Angka itu membuatkan Dewan meletup dengan suara terkejut. Ini bukan penyelewengan biasa. Ini adalah satu rompakan pada skala yang tidak dapat dibayangkan. Dan kemana perginya uang ini? Encik Manaf pula menyambung. Suaranya sekeras besi. Uang ini, selepas dicuci melalui syarikat-syarikat cengkerang di luar negara, telah disalurkan sebagai dana operasi untuk syarikat milik Encik Khairul Rizal, Teknovisi. Teknovisi sebenarnya hanyalah sebuah model penipuan. Ia tidak menjana sebarang nilai sebenar, sebaliknya hanya beroperasi dengan cara membayar faedah kepada pelabur lama menggunakan uang dari pelabur baru, satu skim Ponzi. Dan sumber dana utama yang membiayai sandiwara syarikat unicorn ini adalah uang yang diselewengkan oleh Cik Julia Hana dari Perkasa Holdings. Dengan kata lain, Encik Khairul Rizal telah menggunakan uang Tan Sri Ismail untuk memakai topeng yang sempurna, menipu anak perempuan Tan Sri, dan akhirnya, melalui perjanjian amanah harta ini, coba merampas seluruh harta keluarga ini. Segalanya kini menjadi begitu jelas. Ini bukan hubungan sulit. Ini adalah satu kes penipuan terancang yang begitu licik dan kejam. Orang ramai memandang Khairul dan Julia dengan pandangan jijik dan benci. Mereka bukan sekadar pesalah zina, mereka adalah parasit dan lintah darat yang bertopengkan usahawan dan istri yang baik. Khairul tahu dia sudah tiada jalan keluar. Ketakutan bertukar menjadi kegilaan. Dia bangun secara mengejut, menuding jari ke arah ayah dan menjerit. Kau ingat kau bersih sangat, hah? Jangan nak berlagak suci lah, Ismail. Kalau bukan sebab kau bunuh ayah aku 15 tahun dulu, aku takkan buat semua ni. Semua ni salah kau. Kaulah pembunuhnya. Ya, aku yang rancang semua ni. Jerit Khairul dengan suara yang bergetar menahan marah, menuding jari ke arah ayah. Aku dekati anak kau, aku masukkan Julia dalam rumah ni, semua tuh rancangan aku. Tapi kau tahu tak kenapa aku terpaksa buat semua ni? Sebab si munafik Ismail nih yang bunuh ayah aku. 15 tahun yang lalu, dia perangkap ayah aku, tuduh ayah aku pecah amanah, bolot proyek, dan paksa ayah aku bunuh diri. Dia rampas semua yang aku ada. Keluarga, maruah, masa depan. Tuan-tuan dan puan-puan, cakaplah, dendam macam nih, patut dibalas tak? Semua yang aku buat nih cuma untuk tuntut keadilan untuk arwah ayah aku. Orang yang patut dihukum di sini bukan aku, tapi si Ismail nih. Kata-katanya penuh kuasa dan kesedihan, menimbulkan kekecohan di kalangan orang ramai. Beberapa orang yang tidak tahu kisah lama mula memandang ayah dengan syakwa sangka. Betulkah Tan Sri pernah menggunakan cara kotor untuk menjatuhkan pesaingnya? Adakah drama dendam ini mempunyai cerita di sebaliknya? Julia, seperti mendapat talian hayat, segera merangkak ke sisi Khairul dan menangis teresak-esak. Betul, semua salah dia yang buat kami jadi macam nih. Khairul cuma nak tuntut keadilan untuk arwah ayahnya. Dialah orang yang paling malang di dunia nih. Mereka coba memutarbelitkan keadaan. Coba mengubah perbicaraan jenayah menjadi sebuah drama dendam yang tragis. Saya menggenggam penumbuk, kemarahan saya memuncak. Mereka bukan sahaja berbohong, malah mereka memijak-mijak kebenaran dan marwah ayah. Saya mahu melangkah ke hadapan, tetapi ayah menggelengkan kepala, menenangkan saya. Wajahnya masih sedingin ais, tidak terkesan langsung dengan tuduhan Khairul. Ayah sedang menunggu dia menghabiskan lakonan watak hero tragisnya. Apabila jeritan Khairul dan tangisan Julia reda, dan Dewan diselubungi suasana syakwa sangka, barulah ayah mengambil mikrofon semula. Dia tidak memandang Khairul, sebaliknya memandang tepat ke arah orang ramai, terutamanya rakan-rakan lamanya yang tahu kisah sebenar. Keadilan? Ayah membuka mulut, suaranya tidak kuat, tetapi cukup berkuasa untuk menghentikan semua bisikan. Kau kata kau nak tuntut keadilan untuk arwah ayah kau, Dato Karim. Baiklah, hari ini, di sini, di hadapan semua orang, aku akan tunjukkan keadilan yang kau idam-idamkan sangat tuh. Ayah memberi isyarat, dan skrin LED gergasi itu menyala sekali lagi. Tetapi kali ini, bukan video atau dokumen. Ia adalah sebuah rakaman audio lama. Bunyinya sedikit berdesir, tetapi isinya cukup jelas. Satu suara yang dikenali mula kedengaran. Suara ayah. 15 tahun yang lalu. Lebih muda, tetapi tetap tegas. Karim, aku anggap kau macam abang aku sendiri. Duit nih bukan sikit. Tolong cakap terus terang, betul ke kau yang ambil? Kalau kau mengaku dan pulangkan, aku akan tutup cash nih. Kita mula balik. Kemudian, satu suara lain kedengaran. Suara Dato Karim, ayah Khairul.
sombong dan mencabar. Ismail, jangan nak tuduh-tuduh aku. Kau siapa nak syak aku? Entah-entah kau yang songlap, lepas tu nak letak salah atas aku. Kau ingat aku tak tahu apa kau buat belakang aku. Rakaman itu bersambung dengan perbualan tegang. Ayah mengemukakan bukti-bukti bahwa Dato Karim telah menggunakan wang syarikat untuk membeli banglo percutian dan kereta mewah untuk perempuan simpanannya, tetapi dia tetap menafikannya dan malah mengugut akan memburukkan nama ayah. Apabila rakaman itu tamat, ayah menyambung. Itulah perbualan terakhir aku dengan ayah kau. Aku udah beri dia peluang, tapi dia tolak. Dan ini, ayah memberi isyarat lagi, adalah apa yang pasukan audit temui selepas itu. Screen bertukar kepada email file lama yang sudah kekuningan. Tetapi ia telah diimbas dengan resolusi tinggi, setiap perkataan dan kop kelihatan jelas. Ia adalah dokumen-dokumen dan kontrak-kontrak palsu yang ditandatangani oleh Dato Karim dengan syarikat-syarikat cengkerangnya untuk menyalurkan dana proyek keluar. Ada juga penyata akaun bank luar negaranya yang menunjukkan kemasukan uang yang besar dari kasino di Macau. Dan akhirnya, bukti yang paling muktamad. Sepucuk nota bunuh diri yang ditulis tangan. Tulisan tangan Dato Karim yang biasa dilihat terpampang jelas. Ismail, aku silap. Tamak haloba dah butakan mata aku. Aku dah khianati kepercayaan kau dan hancurkan segalanya. Aku dah tak ada muka nak jumpa kau, istri dan anak aku lagi. Biar semua dosa ni aku tanggung seorang. Tolong maafkan aku, dan tolonglah jaga keluarga aku yang tinggal. Kebenaran kini terbentang sejelas hitam dan putih. Dato Karim bukan dianiaya. Dia membunuh diri karena malu apabila jenayah dan wajah sebenarnya terbongkar. Drama dendam agung yang dicipta oleh Khairul Rizal hancur berkecai. Dia bukanlah seorang anak yang menuntut keadilan, tetapi hanyalah anak seorang penjenayah. Khairul kaku, merenung nota bunuh diri di screen. Dia bergumam, tak mungkin. Ini palsu. Semua ni palsu. Ayah aku tak mungkin macam tu. Dia mencari-cari penyelamat, menjerit seperti orang gila kepada rakan-rakan lama ayahnya yang duduk di kalangan tetamu. Pacik, tolonglah cakap. Ini semua tak betul kan? Ayah saya dianiaya, kan? Seorang lelaki tua beruban, sahabat karib kepada ayah dan Dato Karim, bangun dari tempat duduknya. Dia memandang Khairul dengan pandangan kasihan bercampur tegas. Khairul, kami semua dah tahu kebenaran ni sejak 15 tahun yang lalu lagi. Tan Sri dah beri ayah kamu banyak peluang, tapi ayah kamu sendiri yang pilih jalan tuh. Sepatutnya kamu hidup untuk tebus kesalahan ayah kamu, bukan tenggelam lebih dalam ke kancah dosa. Kamu dah cemarkan nama ayah kamu sekali lagi. Kata-kata orang tua itu adalah tamparan terakhir yang meruntuhkan semangat Khairul sepenuhnya. Dia rebah ke atas pentas, dan dari kerongkongnya, kedengaran ketawa seperti orang gila. Dia ketawa sambil menangis, mentertawakan kebodohannya sendiri, mentertawakan dendam buta yang telah merosakkan seluruh hidupnya. Drama dendamnya tidak berakhir dengan kemenangan gemilang, tetapi dengan kebenaran yang memalukan dan telanjang. Kebenaran terakhir dia diadili bukan di mahkamah, tetapi di hadapan nurani dan orang ramai. Ketawa gila Khairul Rizal masih bergema di ruang angkasa. Ia adalah bunyi yang menyayat hati dan putus asa, menandakan kejatuhan mutlak seorang manusia. Dewan diselubungi kesunyian yang berat, semua orang terkesima dengan tragedi yang berlaku di hadapan mata mereka. Sandiwara telah tamat, dan penamatnya lebih tragis daripada mana-mana film. Ayah hanya berdiri diam di atas pentas, memandang rendah musuhnya yang telah hancur sepenuhnya. Di wajahnya, tiada kegembiraan seorang pemenang, yang ada hanyalah keletihan dan kesedihan yang mendalam. Mungkin pada saat itu, ayah sedang teringat akan sahabat lamanya, zaman ketika mereka berjuang bersama-sama. Tetapi kesunyian itu tidak berlarutan. Ayah tahu, dia perlu melabuhkan tirai sandiwara ini dengan tegas dan tuntas. Ayah menarik nafas dalam-dalam, mengambil mikrofon, dan mengeluarkan suara terakhirnya, suara seorang hakim. Hadirin sekalian, saya memohon maaf karena terpaksa menjadikan hari bahagia anak perempuan saya sebagai sebuah perbicaraan awam. Tetapi saya tiada pilihan lain. Ada ketumbuhan barah yang jika tidak dibuang hingga ke akarnya, akan merebak dan memusnahkan seluruh badan. Hari ini, saya terpaksa melakukannya untuk melindungi keluarga dan Perkasa Holdings, dan untuk membersihkan kebenaran masa lalu. Ayah berpaling memandang saya. Matanya menjadi lebih lembut. Aina, ayah minta maaf. Kemudian, dia bercakap terus kepada orang ramai. Saya, Tan Sri Ismail, pengerusi Perkasa Holdings, dengan ini secara rasminya mengisytiharkan pembatalan perkawinan ini.
Pengisi-tiharan ayah itu bagaikan guruh, menyedarkan orang ramai dari lamunan. Pembatalan perkawinan, satu penamat yang dijangka, tetapi tetap mengejutkan apabila dilafazkan sendiri oleh tuan rumah. Ayah menyambung, suaranya kembali dingin, dan kes ini tidak akan berakhir di sini. Berdasarkan bukti-bukti kukuh penipuan, cobaan merampas harta, fitnah dan sabotai perniagaan yang dilakukan oleh Cik Julia Hana dan Encik Khairul Rizal, kami akan memfailkan saman sivil dan laporan polis secara rasmi. Kami akan pastikan kes ini dibawa ke muka pengadilan sehingga penjenayah-penjenayah ini menerima hukuman yang setimpal. Sebaik sahaja ayah menghabiskan kata-katanya, dari kedua-dua belah pentas dan pintu utama, pasukan keselamatan beruniform hitam serentak masuk. Mereka adalah pasukan pengawal pribadi profesional Perkasa Holdings yang telah ayah tempatkan lebih awal. Mereka dengan pantas naik ke pentas dan membentuk satu barisan pertahanan yang kukuh, memisahkan kawasan tetamu dengan kawasan penjenayah. Apa nih? Lepaskan aku. Khairul bertukar dari keadaan gila kepada ketakutan, mula meronta-ronta apabila dua orang pengawal bertubuh sasa menahannya. Ini majelis kawin, kamu tak ada hak nak tangkap orang. Kami bukan menangkap, kata ketua pasukan keselamatan itu dengan dingin. Kami hanya menahan Encik Khairul dan Cik Julia Hana buat sementara waktu sehingga pihak polis tiba. Semua prosedur telah pun diuruskan. Julia Hana, yang pengsan sebentar tadi, turut diangkat oleh dua orang pengawal wanita. Apabila dia sedar dan melihat keadaan di hadapannya, dia mula meraung dan merayu. Tan Sri, tolonglah. Tolonglah maafkan saya kali ini. Saya salah. Semua nih rancangan Khairul, saya ditipu. Tolonglah. Tetapi semua rayuan sudah terlambat. Ayah hanya berpaling dengan dingin. Tiba-tiba, satu lagi kekecohan berlaku di kalangan tetamu. Beberapa orang lelaki berwajah bengis yang tidak kelihatan seperti tetamu kehormat tiba-tiba meluru ke hadapan. Khairul, bayar hutang aku, jerit lelaki yang kelihatan seperti ketua mereka. Kau janji lepas kawin nak bayar semua hutang. Penipu rupanya. Rupa-rupanya mereka adalah pemiutang Khairul. Ahlong yang telah memberinya pinjaman besar. Mungkin mereka juga sengaja dijemput ke majelis sebagai sebahagian dari rancangan ayah. Mereka coba menerkam Khairul, tetapi dihalang oleh pasukan keselamatan. Kini, suasana sudah tidak ubah seperti sebuah film aksi. Pengantin lelaki dan ibu tiri ditahan, Ahlong menuntut hutang, para tetamu ketakutan coba mencari jalan keluar. Dan di tengah-tengah kekalutan ini, adalah para wartawan. Mereka seperti jerung yang terhidu bau darah, menekan butang kamera tanpa henti. Cahaya flash tidak berhenti-henti berkelip, wajah Khairul yang ditahan, wajah Julia yang meraung, wajah Ahlong yang menjerit, semuanya direkam. Esok, ini akan menjadi muka hadapan semua surat kabar, skandal paling mengejutkan dalam sejarah golongan atasan. Saya berundur ke belakang ayah, memerhatikan semua ini dalam diam. Gaun pengantin saya yang putih bersih kelihatan begitu janggal dan menyedihkan di tengah-tengah pemandangan huru-hara ini. Majelis perkawinan saya telah menjadi pentas penghakiman, menjadi perbicaraan awam, dan menjadi sarkas tontonan seluruh dunia. Kesakitan di hati saya masih ada, tetapi anehnya, saya berasa lega. Semuanya sudah berakhir. Mimpi ngeri telah berlalu, dan tirai sandiwara akhirnya telah dilabuhkan. Di bawah tirai itu, terkubur bersama cinta palsu, dendam buta, dan masa depan dua manusia yang telah menghancurkan hidup mereka sendiri. Saya mendongak ke langit. Awan hitam telah berarak, dan hujan seakan-akan mahu turun. Seolah-olah mahu membersihkan segala kekotoran hari ini. Hujan pada petang itu turun dengan begitu lebat dan ganas, seolah-olah langit juga mahu membersihkan segala kebusukan dan kepalsuan yang baru terdedah. Majelis perkawinan tragis saya berakhir dalam kekalutan yang melampau, meninggalkan parut yang tidak akan dapat dipadam dalam sejarah golongan atasan. Tidak lama selepas pasukan keselamatan syarikat menahan Khairul dan Julia, pihak polis tiba di lokasi. Mereka diiringi keluar dalam keadaan yang paling hina. Pengantin lelaki masih memakai tuxedo putihnya yang kini comot dengan lumpur, manakala ibu tiri pula dengan solekan yang luntur dek air mata dan hujan, rambut kusut masai. Mereka hilang di tengah-tengah laungan tuntutan hutang dari para ahlong, kilauan flash media yang tidak henti-henti, dan ratusan pandangan mata yang penuh dengan penghinaan dan belas kasihan. Sandiwara telah tamat, dan kedua-dua pelakon utamanya terpaksa membayar harga yang terlalu mahal untuk persembahan mereka. Hari-hari berikutnya adalah satu siri proses yang meletihkan tetapi perlu. Siasatan berjalan dengan pantas dan teliti.
Dengan bukti-bukti kukuh yang dikumpul oleh ayah dan keterangan saksi-saksi yang hadir di majelis perkawinan, Khairul dan Julia tidak lagi dapat menafikan kesalahan mereka. Pada mulanya, mereka coba menuding jari antara satu sama lain. Julia merayu sambil menangis mengatakan dia hanya dipergunakan dan dimanipulasi secara emosi oleh Khairul. Khairul pula mendakwa Julia adalah dalang utama yang menggunakan dendamnya untuk merampas harta. Tetapi di hadapan berpuluh-puluh rekaman audio, video, dan bukti aliran dana yang jelas, semua alasan mereka menjadi tidak masuk akal. 6 bulan kemudian, kes itu dibawa ke mahkamah. Perbicaraan itu mendapat liputan meluas media. Saya dan ayah hadir sebagai mangsa dan saksi utama. Duduk di dalam mahkamah, melihat kedua-dua mereka di kandang pesalah, saya tidak lagi merasakan kebencian. Yang ada hanyalah rasa kosong dan letih. Khairul kelihatan cengkung dan tua 10 tahun. Rambutnya yang dahulunya segak kini dipenuhi uban, dan matanya yang licik dan penuh keyakinan telah digantikan dengan keputusasaan. Julia pula kurus kering, kecantikannya yang dahulu gah telah hilang, meninggalkan wajah yang lesu. Mereka tidak berani memandang saya dan ayah. Mereka hanya menunduk mendengar kertas pertuduhan dibacakan, mendedahkan setiap butir konspirasi jijik mereka. Atas kesalahan penipuan terancang dan pecah amanah di bawah akta jenayah ekonomi, mahkamah menjatuhkan hukuman yang sangat berat. Khairul Rizal, sebagai dalang utama, dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Julia Hana, sebagai subahat aktif, menerima hukuman penjara 20 tahun. Semua harta yang mereka perolehi secara haram disita untuk membayar ganti rugi. Teknovisi, syarikat cengkerang itu, diisytiharkan muflis, dan para pemiutangnya hanya mampu berputih mata. Harga ketamakan dan dendam buta adalah menguburkan seluruh hidup mereka di sebalik tirai besi. Mendengar hukuman dibacakan, Julia terus pengsan di situ, manakala Khairul hanya berdiri kaku dengan wajah pucat. Mungkin sehingga saat itu, dia masih tidak percaya rancangan yang dibinanya selama 15 tahun berakhir dengan kegagalan yang begitu dahsyat. Perkasa Holdings, berkat persediaan rapi dan pengurusan krisis yang sistematik oleh ayah, bukan sahaja tidak tercalar namanya, malah image-nya menjadi semakin kukuh. Tindakan ayah mendedahkan konspirasi penipuan di majelis perkawinan anaknya sendiri telah membina image seorang pemimpin yang tegas dan tidak bertolak ansur dengan kejahatan. Para rakan niaga dan pelabur menjadi lebih yakin dengan ketelusan dan kekuatan Perkasa Holdings. Melalui proses undang-undang, syarikat berjaya mendapatkan semula sebahagian besar uang yang diselewengkan oleh Julia, dan marwah ayah serta kebenaran tentang kes Dato Karim 15 tahun yang lalu juga terbukti bersih. Semua orang faham, ayah bukanlah pemangsa, tetapi mangsa kepada dendam yang buta. Selepas perbicaraan selesai, hidup saya perlahan-lahan kembali tenang, tetapi tidak lagi sama seperti dahulu. Saya berhenti kerja dari syarikat lama saya. Saya tidak tahan lagi bekerja di tempat di mana semua orang memandang saya dengan pandangan ingin tahu dan kasihan. Saya perlukan permulaan baru, ruang baru untuk memulihkan luka di hati. Saya menghabiskan sebahagian besar masa di rumah, membaca, bersenam, dan belajar meditasi. Saya memotong rambut panjang yang sangat disukai oleh Khairul, menggantikannya dengan gaya rambut pendek yang lebih berani dan kuat. Saya mahu memotong image Aina Sofia yang lemah dan naif dalam cinta. Ayah, selepas melalui segala badai ini, berubah menjadi seperti orang lain. Dia tidak lagi dingin dan jauh. Dia meluangkan lebih banyak masa dengan saya. Kadang-kadang, kami berjalan-jalan di taman, minum teh, dan berbual kosong. Saya tahu, di dalam hati ayah masih ada rasa bersalah. Rasa bersalah karena tidak dapat melindungi saya dari penipuan, dan rasa bersalah atas perkahwinannya yang salah. Tetapi saya tidak menyalahkannya. Sebaliknya, saya sangat berterima kasih. Ayah telah memberi saya pengajaran yang paling mahal tentang hati manusia dan kerumitan hidup. Dia telah menunjukkan kepada saya apa itu karisma dan ketegasan seorang lelaki sejati. Masa berlalu, dan luka di hati saya perlahan-lahan sembuh. Saya tidak lagi bermimpi ngeri, dan wajah Khairul serta Julia semakin pudar dalam ingatan. Saya mula berpikir tentang masa depan, tentang jalan yang akan saya ambil. Saya tidak mahu lagi hidup di bawah bayang-bayang ayah, dan saya juga tidak mahu menjadi sekadar anak orang kaya yang hanya tahu berseronok. Badai yang saya lalui telah melahirkan seorang insan baru di dalam diri saya. Insan yang lebih kuat, lebih tajam, dan tahu apa yang dia mahukan. Saya tahu, satu babak dalam hidup saya telah tamat secara rasmi. Dan kini, masanya untuk saya menulis babak baru dengan tangan saya sendiri. Babak baru yang bertajuk,
Fajar selepas ribut. Setahun berlalu sekelip mata. Bandaraya Kuala Lumpur masih sibuk seperti biasa. Tetapi saya sudah menjadi orang yang sama sekali berbeza. Saya bukan lagi gadis naif yang bermimpi dan percaya cinta adalah segalanya. Wanita yang berdiri di hadapan cermin kini adalah seorang wanita berusia 29 tahun dengan pandangan mata yang penuh keazaman, senyuman yang yakin, dan karisma yang terpancar dari dalam. Kejutan besar pertama dalam hidup saya tidak menghancurkan saya. Sebaliknya, ia adalah obat pahit yang membantu saya dilahirkan semula dengan lebih kuat. Selepas mengambil masa untuk menenangkan diri, saya tidak memilih untuk melancong atau berehat, saya kembali bekerja. Bukan di syarikat lain, tetapi di syarikat ayah sendiri, Perkasa Holdings. Saya bermula dari bawah, sebagai eksekutif biasa di Jabatan Pembangunan Proyek. Saya tidak mahu orang berkata saya mendapat tempat karena saya anak pengerusi. Saya mahu membuktikan kemampuan saya dengan usaha sendiri. Saya bekerja seperti orang gila, belajar tanpa henti. Saya membaca setiap laporan, mengkaji setiap proyek, tidak menolak untuk dihantar keluar kawasan, dan tidak takut berpanas terik di tapak pembinaan. Usaha saya digabungkan dengan naluri perniagaan tajam yang diwarisi dari ayah dan pengetahuan pemasaran modern, tidak lama kemudian membuahkan hasil. Saya mencadangkan beberapa strategi perniagaan yang inovatif, membantu syarikat memenangi beberapa tender besar dan mengembangkan pasaran ke bidang baru. Dalam masa setahun sahaja, saya dinaikkan pangkat dari eksekutif biasa kepada presiden syarikat termuda. Saya menjadi tangan kanan ayah yang paling dipercayai. Para pekerja yang pada mulanya memandang saya dengan syak wasangka, kini semuanya memandang saya dengan rasa hormat. Mereka memanggil saya Mawar Besi, Iron Lady of Perkasa Holdings. Hari ini adalah hari yang istimewa. Saya memakai suit berwarna biru gelap yang dipadankan dengan sempurna, dan rambut pendek saya digayakan kemas. Saya berdiri di hadapan cermin besar di pejabat saya di tingkat teratas Menara Perkasa, dengan pemandangan seluruh bandaraya. Tiada lagi wajah pengantin yang gagal. Yang ada hanyalah wajah seorang pemimpin muda yang penuh keyakinan. Puan Presiden, semua ahli lembaga pengarah dah tiba di bilik mesyuarat. Setiausaha saya mengetuk pintu dan memaklumkan. Saya datang sekarang, saya menjawab. Suara saya kini jauh lebih tenang dan berwibawa. Apabila saya masuk ke bilik mesyuarat, para pengarah dan eksekutif kanan, kebanyakannya sebaya dengan ayah saya, sudah pun mengambil tempat, tiada lagi rasa kekok seperti dahulu. Saya berjalan dengan yakin ke kerusi utama, kerusi yang dahulunya hanya diduduki oleh ayah. Ayah juga hadir hari ini, tetapi dia duduk dengan rendah diri di satu sudut, bertindak sebagai penasihat. Matanya yang memandang saya penuh dengan kebanggaan dan kepuasan. Kini, dia benar-benar boleh melepaskan hasil kerja seumur hidupnya kepada saya dengan tenang. Selamat pagi, semua. Saya membuka mulut. Suara saya yang jelas dan bertenaga bergema di dalam bilik mesyuarat. Hari ini, kita akan bincangkan tentang pelan pengembangan pasaran ke Asia Tenggara. Proyek strategik ini akan menentukan kedudukan Perkasa Holdings untuk 10 tahun akan datang. Sila rujuk cadangan yang telah saya sediakan. Saya memulakan pembentangan saya dengan yakin dan lancar. Menganalisis pasaran, mengemukakan data, dan membentangkan strategi yang logik dan meyakinkan. Saya bukan lagi gadis yang hanya tahu tentang cinta. Saya adalah wanita yang berurusan dengan kerja, angka, dan rancangan besar. Mesyuarat itu berakhir dengan jayanya. Pelan saya mendapat persetujuan sebulat suara dari lembaga pengarah. Apabila semua orang telah pergi dan hanya tinggal saya dan ayah di dalam bilik mesyuarat yang luas itu, ayah mendekati dan meletakkan tangannya di bahu saya. Satu perbuatan yang jarang sekali dilakukannya. Kau buat dengan sangat baik, Aina, suara ayah sedikit sebak. Jauh lebih baik daripada apa yang ayah harapkan. Arwah ibu kau di atas sana pasti sangat bangga. Terima kasih, ayah. Saya tersenyum. Kalau bukan karena badai hari itu, mungkin Aina selamanya akan jadi anak burung yang tak tahu apa-apa. Semua sudah berlalu, kata ayah. Sekarang, hiduplah dengan baik. Bukan untuk diri kau saja, tapi untuk masa depan seluruh syarikat nih. Ayah berhenti seketika, tapi, janganlah karena kerja, kau lupakan kebahagiaan kau sendiri. Ayah harap, satu hari nanti akan datang lelaki yang benar-benar layak untuk cintai dan jaga kau. Saya memandang keluar tingkap, di mana lampu-lampu kota berkelipan seperti galaksi. Aina tahu, ayah. Tapi sekarang, kebahagiaan Aina bukan lagi bergantung pada mana-mana lelaki.
Kebahagiaan Aina adalah menjadi tuan kepada hidup Aina sendiri, buat kerja yang Aina suka, dan tengok Perkasa Holdings berkembang hari demi hari. Cinta, kalau ada jodoh, ia akan datang. Kalau tidak pun, Aina akan tetap hidup dengan sangat baik. Saya telah melalui ribut. Saya telah jatuh. Saya telah menderita kesakitan yang melampau. Tetapi saya tidak hancur. Saya bangkit semula dari abu masa lalu saya, dengan lebih kuat dan lebih teguh. Dan saya telah menemui fajar hidup saya sendiri. Saya sadar, nilai seorang wanita bukan terletak pada ada atau tidaknya seorang lelaki di sisinya, tetapi pada kemandirian, jati diri, dan keberaniannya untuk mencintai dirinya sendiri. Karena apabila kita mencintai dan menghormati diri kita, kebahagiaan yang sejati akan datang dengan cara yang paling tidak dijangka. Langit di luar masih luas, dan saya tahu, masa depan saya yang paling gemilang baru sahaja bermula.